Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kali ini saya nak sharekan dengan korang tentang kisah pengalaman misteri yang telah dialami oleh seorang nurse sepanjang dia bekerja di hospital. Sebenarnya kisahnya panjang dan kisah dia ni di-sharekan dekat satu page. Dah tu bila saya terbaca kisahnya tu jadi macam satu drama bersiri yang agak panjang dan pengalaman-pengalaman yang dia sendiri alami memang banyak sangat. Dan bagi saya, dia adalah kategori orang yang berani. Lepas saya dah terbaca kisah yang dikongsikan tu, saya pun kontak sendiri dengan orangnya dan minta izin untuk ceritakan dalam YouTube channel ni. Sebenarnya sekarang ni dah pukul 1 pagi. Memang ngam sangat lah nak cerita pasal kisah-kisah seram ni kan. So, untuk kisah kali ni, saya akan ceritakan tentang pengalaman dia masa dia tengah belajar lagi dekat kolej swasta kejururawatan. Jadi katanya masa tu adalah sekitar tahun 2006 ke 2010. Masa tu dia orang tinggal dekat sebuah apartmen dekat Bukit Seputih. Dan katanya dekat area situ ada satu jirat Cina yang sangat besar dan hostel yang dia orang duduk tu bersebelahan je dengan jirat Cina tadi. Jadi sepanjang dia tinggal dekat apartmen tu sebenarnya banyak kejadian aneh yang berlaku. Antara kejadian yang dia kongsikan adalah kejadian yang pertama, masa diorang mula-mula dapat kunci rumah, diorang dapat rumah yang ground floor, yang bawah sekali kan. So diorang pun macam teruja lah, happy dah kan dapat yang bawah sekali. So tak perlulah nak banyak-banyak tangga untuk naik ke bilik kan. Tapi lepas dia dapat kunci rumah tu, diorang dimaklumkan yang aras diorang masa tu tak ada bekalan elektrik. So sementara diorang kena tunggu staff maintenance untuk datang dan baiki elektrik masa tu, diorang tu diminta untuk pergi tinggal dengan kawan-kawan yang ada pada aras yang lain. Kiranya pergi menumpang dekat bilik kawan mana-mana je yang ada bekalan elektrik. Okey, kita letak nama samaran dia sebagai Hani, okey. Masa tu sesetengah daripada kawan dia ni pergi ke bilik kawan-kawan yang lain yang ada bekalan elektrik. Tapi dia dengan kawan dia yang seorang lagi buat keputusan untuk kita tunggu je lah sampai pagi. So masa tu sebenarnya diorang hanya berbekalkan lampu suluh sahaja. Masa tu jam dalam pukul 10 malam dan masa tu dia pergi ke bilik air untuk mandi. Dah masuk dalam bilik mandi tadi, dia rasa macam seram lah juga kan. So dia ambil keputusan untuk tak tutup rapat pintu bilik air tu. Jadi dia biarkan terbuka sikit dan dia pun mandilah kat dalam bilik air tu. Masa dia nak capai sabun dekat sinki, tiba-tiba dia nampak macam ada kelibat satu lembaga yang besar yang berdiri dekat sebelah sinki tu. Bila dia tengok kat lembaga tu, dia macam terkejut lah kan. Lepas tu, lembaga tu terus hilang. Dah tu, air yang tadinya slow, tiba-tiba je jadi kuat. Dan dia pun macam lekah-lekah lah cepat-cepat sikit proses mandinya. Dah tu, kawannya pula nak pergi mandi. Masa kawan dia tengah mandi tu, dia ada terdengar macam ada bunyi perabot yang diseret dekat ruang tamu rumah dia. Masa tu dia tak sedap hati lah kan. Dan dia pun menjerit panggil kawan dia, cepat-cepat sikit mandi, cepat keluar. Macam dia nak kawan dia tu ada dengan dia lah masa tu. Dah siap kawannya tu mandi, kawannya keluar daripada bilik air. Lepas tu dia cakap lah yang dia macam ada terdengar bunyi sesuatu yang diseret dekat ruang tamu tu. So dia ajaklah kawan dia ni untuk pergi tengok kat ruang tamu. Kok-kok lah ada apa-apa kan. Jadi dalam keadaan sama-sama macam tu, sebab time tu kan elektrik tak ada lagi. So masa tu dia nampak ada satu wing chair tu. Sebenarnya wing chair tu ada dekat dinding dekat ruang tamu. Kiranya dia ada pada satu sudut dekat ruang tamu tu. Tapi wing chair tu berubah arah dan kerusi tu ada menghadap tingkap masa tu. Meja batu yang mama tu kan, yang itu pun boleh beralih juga. Sebenarnya meja tu ada dekat ruang tamu, tapi lepas dia keluar untuk pergi tengok tu, meja batu marmar tu ada menghalang pintu utama. Macam sesuatu yang mustahil. Meja tu sangat-sangat berat dan siapa je yang mampu untuk angkat meja tu dan letak betul-betul depan pintu utama. Dah tu diorang pun nekat lah. Memang diorang akan stay up malam tu dan tak akan tidur. Tapi walaupun diorang tak tidur, tak ada lagi kejadian aneh yang lain malam tu. Esoknya mereka berdua cuba sedaya upaya untuk alihkan meja batu mama yang berat tu
sebab memang meja tu menghalang jalan untuk keluar daripada rumah dia. Jadi sebenarnya perabot yang ada dalam rumah tu dah ditinggalkan oleh penghuni sebelum ni. Dan untuk satu apartmen tu hanya beberapa unit je yang disewakan oleh pihak kolej ni kepada pelajar-pelajar dia. Dan unit-unit yang lain tu sebenarnya adalah orang awam. Maksudnya orang kebanyakan lah yang bukan student. Okey, kejadian kedua, dalam satu rumah diorang tu, diorang tinggal 8 orang. So, bila hujung minggu, diorang pun ambil peluang tu untuk berkumpul bersama-sama, beriadah, luangkan masa sama-sama. So, pagi tu diorang pun bangun awal dan diorang kemas-kemas rumah, masak sama-sama macam tu. Dah selesai semua buat kerja sama-sama, diorang pun melepaklah dalam bilik masing-masing kan, berehat lah kan. Lepas tu, Hani dengan seorang lagi kawan dia berdiri dekat tepi tingkap dan masa tu dia tengok-tengok ke arah jirat Cina yang ada sebelah apartmen dia tu. So sebenarnya daripada tingkap dia tu dia boleh nampak jirat Cina. Masa tu yang peliknya dia nampak macam ada seseorang yang melambai-lambai dekat arah dia dan juga kawannya ni, dan orang tu ada dekat tengah-tengah jirat Cina tu. Logiknya kalaulah ada orang yang melawat jirat Cina sana, tak mungkin untuk dia melambai-lambai ke arah mereka. Lepas dah orang tu melambai-lambai dekat dia macam hai macam tu kan, tiba-tiba je orang tu, sosok tu boleh menghilang macam tu je. Masa tu sebenarnya bukan malam hari tau, masih lagi siang hari. Jadi kalau korang cakap tak ada hantu pada siang hari, mungkin korang kena fikir balik. Pada hari tu juga, hari yang sama, lepas asar, tiba-tiba je diorang ni dengar satu bunyi yang aneh. Macam bunyi orang meraung. Lepas tu gemanya tu cukup kuat. Masa tu diorang semua macam hintai-hintai lah daripada tingkap nak cari daripada mana sumber bunyi tu. Masa dia duduk cari-cari arah bunyi tadi, dia terpandangkan satu kolam dekat luar bilik dia tu. Dan dekat kolam tu sebenarnya ada kura-kura. Masa tu dia pun nak tunjuklah dekat kawan-kawan dia kan, ada kura-kura dalam kolam tu macam tu kan. Dan bila kawan-kawannya ni tengok ke arah kolam tu, tiba-tiba je air dalam kolam tu berkocak laju, macam ada something yang nak keluar macam tu. Dah tu diorang terus tutup tingkap dan masing-masing dah ketakutan dah. Pada malam hari tu, Hani dan juga 3 orang lagi kawan dia kena demam panas. Dan pada malam yang sama juga sebenarnya diorang semua keempat-empat tu mengalami satu mimpi yang aneh dan diorang mimpikan benda yang sama. Dalam mimpi tu, diorang didatangi oleh seorang perempuan yang kepalanya ni berlumuran darah. Dan dia cerita yang majikan dia dah tolak dia ke dalam kolam tu. Masa tu, kepalanya ni terhantuk dekat satu batu. Dan dia meninggal dunia dekat sana. Okey, kejadian ketiga, ada suatu hari tu elektrik rumah dia terputus dalam jam 9 malam. Jadi masa tu diorang ambil keputusan untuk tumpang sekejap dekat unit lain. Sebab masa tu diorang ada kerja yang perlu diselesaikan. Dah tu diorang pun kemas-kemas lah kan, siap-siap untuk pastikan apa yang diorang nak bawa ke unit lain tu semuanya ada. Dan diorang cek lah keadaan siap bilik tu semuanya okey. Sebenarnya diorang buat keputusan untuk ke unit lain tu sebab diorang dah banyak kali terkena kan. So diorang sendiri pun macam dah fobia dah dengan selalu diganggu macam tu. That's why lah diorang ambil keputusan untuk pergi ke unit lain. Jadi sebab diorang semua ada 8 orang, so memang diorang akan cek daripada satu bilik ke satu bilik lah. Tak naklah nanti diorang dah keluar daripada rumah tu sekali ada lagi kawan yang tertinggal kat belakang kan. So masa tu diorang pun pergilah cek ke bilik nombor 1. Masa tu Hani ni nampak ada seorang lagi tengah tidur dekat katil sebelah atas. So dia pun pergi dekat orang tu dan kejutkan lah. Bangun-bangun, kita nak pergi ke unit lain ni. Jomlah cepat-cepat siap. Masa tu yang tidur tadi tak pandang pun ke arah Hani ni. Dan dia terus macam menolak. Lepas tu dia terus tidur. Dia macam sambung tidur. Lepas tu tiba-tiba je handphone Hani ni berdering. Dan dia pun nak angkat lah kan. Dia tengok Wati yang call. Masa tu dia terus pandang ke arah katil yang sebelah atas tadi. Sebab sebenarnya itu adalah katil Wati. So bila dia tengok sekali lagi, rupa-rupanya dekat katil tu memang tak ada orang. Tak ada siapa-siapa. Dah tu dengan tangan yang dah gigil dah sebab dia dah tengok dah atas tadi tak ada siapa-siapa kan. Lepas tu dia jawab juga panggilan Wati tu. Dan masa tu sebenarnya Wati bagi tahu dia yang dia tak boleh nak balik ke unit masa tu, ke rumah dia orang masa tu sebab dah lewat sangat dah dan dia terpaksa tidur dekat rumah kakak dia dekat Kelang. So siapa yang dia kejutkan masa tu?
Okey, dalam kejadian yang kelima pula, masa tu dia menjalani latihan praktikal dekat hospital Sungai Buloh. Jadi pada jam 5 pagi lagi dia dah bangun dah awal-awal dan pergi untuk tunggu bas. Masa dia berjalan untuk menuju ke arah pondok pengawal, ada satu pokok besar yang ada dekat tepi jalan dan tiba-tiba macam ada satu angin yang sangat kuat datang dan macam langgar pokok tu. So seolah-olah ada sesuatu yang lalu dekat situ dan langgar pokok tu sampaikan pokok tu bergoyang. Dah tu diorang semua terus berlari ke arah pondok pengawal sebab diorang semua takut sangat dan minta berteduhlah dekat situ sekejap. Berteduh macam hujan pula. Dan pakcik pengawal tu cuba untuk tenangkan diorang lah dan minta diorang untuk bertenang. Jangan takut sangat, jangan menggelabah macam tu. Dan tiba-tiba diorang semua dengar satu suara perempuan mengilai yang sangat kuat dan dalam masa yang sama juga diorang nampak ada satu kelibat putih yang macam terbang ke arah jirat Cina. Dah tu pakcik pengawal tu cakap lah, tak apa, ini benda biasa, memang selalu jadi macam ni. So macam pakcik pengawal tu pun dah lali sangat dah dengan perkara macam itu. Okey, kejadian yang kelima, sebenarnya dekat tengah-tengah apartmen tu ada satu kolam renang. Tapi kolam renangnya tu macam tak diuruskan, tak dijaga. Dengan airnya yang dah hijau, penuh dengan lumut kan. Dah tu dalam kolam tu sendiri penuh dengan daun-daun yang kering. Memang tak pernah dibersihkan lah macam tu. Jadi ada satu petang tu, diorang berlapan, satu rumah, satu geng, pergilah keluar daripada rumah diorang dan jalan-jalan di sekitar apartmen tu. Dan salah seorang daripada diorang ternampak ada orang tengah berenang dalam kolam renang tu. Tapi Hani ni dengan kawan-kawannya yang lain tak ada nampak apa-apa pun. Yang ada cuma daun kering dan juga ranting-ranting kayu yang terapung dekat dalam kolam tu. Dan tiba-tiba diorang ni macam terhidu satu bau yang busuk sangat. Dah tu air dalam kolam tu tiba-tiba je macam berkocak. Macam ada sesuatu yang nak keluar ataupun ada sesuatu yang memang tengah mandi dekat situ. Dah nampak keadaannya macam gitu, diorang terus berlari dan balik ke unit diorang, balik ke rumah diorang. Dan masa tu diorang semua memang diam je membisu sebab tu ketakutan kan. Okey, dalam tahun 2007 tu sebenarnya dia kena buat praktikal dekat salah satu hospital yang ada dekat Pantai Timur. Jadi masa tu dia kena buat praktikal tu selama 2 bulan. Masa tu dia ada pada tahun kedua dan semester ketiga. Jadi kumpulan diorang tu ditempatkan dekat hostel hospital kat dalam kawasan yang sama. Jadi katanya hostel tu sendiri dibahagikan kepada 2 bahagian. Di bahagian kiri dan juga bahagian kanan. So diorang ni ditempatkan dekat bahagian kiri dan bahagian kanannya pula katanya untuk staf sahaja. Setiap bilik pula ditempatkan seramai 3 orang student. So masa tu Hani, Fira dan Zizi tinggal dalam bilik yang sama. Malam pertama tak ada apa-apa yang jadi dan diorang pun dah selesai dah orientasi bersama dengan clinical instructor. Masuk malam kedua je dah start dah ada gangguan. Diorang terdengar macam ada seorang perempuan menyanyi dengan suara yang macam mendayu-dayu macam tu. Dan bila diorang tengok jam masa tu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Kebetulan pula bilik diorang tu sebenarnya berhadapan dengan pagar pintu utama. Dekat tepi pagar tu pula ada satu pokok yang agak rendang dan kat bawah pokok tu ada satu buaian, meja dan juga kerusi. Mungkin disediakan untuk student-student ni untuk beriadah lah petang-petang kan. Masa tu Hani dan juga Fira ni dia tengok dekat luar tingkap. Kononnya nak mengintai lah dekat arah buaian tu. Sekali dia nampak buaian tu macam bergerak perlahan, macam ada orang tengah duduk atas buaian tu dan dia gerakkan buaian tu. Masa tu dia terdiam dan saling berpandangan antara satu sama lain. Yang paling creepynya, makin lama makin jelas dia dengar orang tengah menyanyi dan buaian tadi bergerak makin laju. Tak lama lepas tu dia nampak macam kelibat seorang perempuan yang tengah bermain buaian tu. Dah tu apa lagi, Hani dengan Fira ni terus berlari ke arah katil dan masa tu diorang berselubung dalam selimut dan tidur sama-sama. Sebenarnya Zizi ada je dalam bilik tu tapi dia memang lepas isyak tu dia terus tertidur. So dia tak tahu apa-apa lah tentang hal ni. Dan ada juga kejadian lain yang berlaku dekat hostel diorang tu. Ada satu hari tu dia baru je balik daripada kerja shift petang. So dia pun baru je nak terlelapkan mata. Dah tu dia terdengar macam ada seseorang yang berlari menghala ke bilik air yang ada dekat hujung koridor. Dan dia dengar dengan jelas bunyi loceng kaki yang orang tu pakai. Dah tu dia pun macam tersedar kan. Dia pun tengok jam. Masa tu pukul 10.30 malam.
Dan ingatkan benda tu sekali je kan? Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya benda tu berulang-ulang kali dia dengar. Katanya lebih daripada 10 kali benda yang sama yang dia dengar. Masa tu sebenarnya Zizi terbangun, tersedar sebab mungkin bunyi tu kuat sangat. So dia pun tanyakanlah, siapa yang berlari dekat koridor tu? Dah tu Hani dengan Fira ni cuma angkat bahu je macam tak tahu siapa. Dan diorang semua memandang ke arah pintu tu. Masa tu Zizi ni macam bertindak beranilah. Dia macam tunggu je bunyi tadi untuk menghampiri bilik diorang. So bila ada bunyi kuat sikit, macam ada betul-betul dekat depan bilik diorang, dia terus pergi buka pintu. Dia nak tengok siapa yang berlari pada pukul 10.30 malam ni. Tapi lepas dia dah buka pintu, tak ada siapa-siapa pun sebenarnya. Dan tiba-tiba je ada satu angin yang sangat kuat, macam menerpa ke dalam bilik diorang. Macam ada sesuatu yang masuk dalam bilik diorang tau. Dah tu Zizi tadi pun macam terkejut juga dan dia terus menutup pintu tu balik. Masa tu diorang bertiga ambil keputusan untuk ignore je bunyi yang mengganggu mereka malam tu. Dan diorang pun cubalah untuk tidur balik kan. Cuba untuk lelapkan mata balik. Lepas sebulan mereka tinggal dekat hostel tu, diorang ada nampak satu kelibat seorang jururawat yang tinggal dekat sebelah kanan hostel tu. Kan tadi saya cakap, sebelah kirinya ditempatkan budak-budak praktikal ni dan sebelah kanannya pula untuk staff. Masa tu diorang duduk dekat tangga dan diorang nampak kelibat jururawat tu. Fira tadi dia pun menegur lah. Masa tu dia tanya, dah makan ke? Macam tu. Dah tu jururawat tadi cuma anggukkan kepala tanpa pandang ke arah diorang. Kalau betul itu orang, maksudnya orang tu memang tak peramah lah. Dah tu diorang pun buat andaian diorang lah. Diorang fikir mungkin jururawat tu pun nak sangat lah kan kerja kan. So malas lah nak layan diorang. Esoknya tu diorang ada buat satu prosedur bersama dengan seorang jururawat yang lain lah, bukan yang diorang tegur tadi. So diorang pun macam sembang-sembang lah kan. Bila dah sembang tu diorang pun buka lah cerita. Diorang tanyalah tentang staff yang tinggal dekat hostel tu. Kiranya diorang ni pun tertanya-tanya lah juga siapa staff yang diorang tegur tu kan. Dan masa tu jururawat yang buat prosedur dengan diorang tu terkejut dan dia beritahu yang hostel untuk staff tu dah 2 tahun dah kosong. Memang tak ada orang yang tinggal dekat situ. Lepas tu dia cakap yang hostel tu sebenarnya baru je dibuka untuk bagi student praktikal tinggal dekat situ. Maksudnya geng-geng diorang lah. Sebab diorang kan pergi sana untuk buat praktikal. So time tu diorang terdiam lah sebab diorang memang nampak dengan jelas sosok jururawat tu dan diorang tegur benda tu. Lepas dah habis shift diorang tu, diorang pun terus balik ke bilik hostel. Dah tu dengan perasaan yang tak puas hati, yang macam tertanya-tanya lagi kan. Diorang pun pergi ke bilik yang ada sebelah kanan tu. Bilik yang untuk staff tadi kan. So diorang pergi tengok, memang bilik tu memang kosong. Dengan pintunya yang rosak, biliknya yang berselerak, kotor. Dan yang pasti memang tak ada penghuni dekat bilik tu. Ada satu malam tu dia kena bertugas dengan jururawat senior. Dan kebetulan malam tu hujan renyai-renyai. Jadi kebetulan sebenarnya malam tu cuma 3 orang je yang bertugas, termasuk dengan dia, termasuk dengan Hani tadi. Kebetulan pula malam tu pesakit tak ramai sangat. Jadi katanya diorang bolehlah berehat. Malam tu sebenarnya dia tertidur dan masa dia dalam keadaan mamai tu baru tersedar, dia sebenarnya dikejutkan oleh salah seorang pesakit perempuan. Dah tu pesakit tu minta kerusi roda. Lepas tu dia pun tanyalah dekat pesakit tu, katil nombor berapa? Nanti saya akan hantarkan kerusi roda tu dekat katil, macam tu. Lepas tu pesakit tadi pun jawablah dekat dia, katil nombor 14. Dan dia pun pergi kejutkan senior dia. Dia kejutkanlah, nurse bangun. Ni ada pesakit katil 14 minta kerusi roda. Masa tu senior dia ni terus semak file. Lepas tu dia pun pandang ke arah Hani dengan mukanya yang macam terkejut macam tu. Dah tu senior dia tadi, dia tak cakap kuat-kuat tau, tapi dia berbisik dengan Hani ni. Dia cakap yang sebenarnya pesakit pada katil 14 tu baru je meninggal dunia petang tadi. Dan buat masa ni dia tak terima lagi mana-mana pesakit yang tinggal dekat katil 14 tu. Dan Hani ni pun apalagi terkejut lah kan. Dia kelut, kaku, dia tak tahu nak buat apa sampai ke dia terduduk. Jadi katanya student macam diorang tu memang wajib untuk dapatkan cross daripada clinical instructor. Yang mana cross tu sebenarnya menunjukkan yang diorang ni dah lulus dah melakukan prosedur klinikal. Jadi hospital tu sebenarnya adalah hospital daerah je dan belum lagi dia naik taraf. Jadi memang prosedur untuk buat benda tu agak terhad
lah. Ada satu hari, clinical instructor ni ada tanya Hani, awak nak buat prosedur dressing tak? Dah tu tak fikir panjang, Hani ni pun setujulah. Lepas tu instructor tadi pun terus bagi nama Hani ni kepada jururawat yang bertugas. Dah tu jururawat tadi yang kita gelar dengan nama Siti, jururawat tu pun panggil lah Hani ni untuk ikut dia ke satu bangunan. Sebenarnya bangunan tu agak terpencil daripada bangunan yang lain. Dah tu sebelum masuk ke dalam bilik tu, senior nurse Siti ni dia minta untuk Hani pakai PPE dulu. Samalah juga macam dia pun pakai PPE juga. Tak banyak soal, dia pun pakai PPE dan diorang pun dah ready untuk masuk. Hani ni pun ikutlah belakang Siti tadi untuk masuk ke dalam bilik tu. Dekat dalam bilik tu dia nampak ada sekujur tubuh tengah baring dan dibaluti dengan bandage. Masa tu dia terfikir yang mungkin pesakit ni adalah pesakit yang mengalami luka kebakaran stage 3. Masa dia tengah perhati dekat pesakit tu, tiba-tiba je senior nurse Siti tadi tegur dia dengan lembut. Pernah buat dressing yang besar macam ni tak? Masa tu dia cuma gelengkan kepala dan juga dia senyum. Dah tu senior Siti tadi cakap, inilah sakit kusta. Sebab tu kita kena pakai PPE. Dan pesakit ni bekas staf hospital ni dulu. Jadi Hani ni pun anggukkan kepala lah, tandanya faham kan. Dah tu senior Siti tadi dia arahkan supaya Hani buka bandage tu daripada bahagian kepala dulu. Hani ni buka bandage tadi dengan perlahan-lahan. Dia tarik gauze yang ditampal dekat sekeliling muka pesakit tu dan dia nampak bahagian mukanya tu hanya tinggal cibisan kulit je dengan biji matanya yang tersembur keluar tanpa kelopak mata. Dan tiba-tiba je pesakit tadi dia menjerit, "Sakit!" macam tu. Teriakan pesakit tu memang kuat sangat dan senior Siti tadi bagi tahu yang sebenarnya itu adalah perkara biasa. Dan sebenarnya dah 3 bulan dah pesakit tu ada dekat situ dan itulah yang selalu berlaku. Lepas dah buka bahagian mata tadi, dia buka pula bahagian hidung. Masa tu senior Siti tadi bagi tahu jangan terkejut macam tu. Dah tu dia pun buka lah bahagian hidung tu dengan berhati-hati. Tapi bila dia dah buka, dia sangat terkejut bila dia tengok bahagian hidungnya tu dah rompong dan hanya ada lubang sahaja. Maksudnya bahagian hidung ni dah tak ada hidung langsung, ada lubangnya sahaja. Ya Allah, tak tahulah macam mana betapa kuatnya seorang nurse untuk rawat pesakit. Tu belum lagi part yang nak kena layan pesakit yang macam-macam kerenah tu kan. Memang hebat lah. Dan bila dia buka bahagian telinga pun, bahagian telinganya tu tinggal separuh juga. Masa tu sebenarnya 3 hari berturut-turut dia buat dressing tu. Maksudnya dia tukar pembalut yang pesakit tu pakai. Ada satu malam tu dia terjaga daripada tidur dan dia tengok jam masa tu pukul 3 pagi. Dah tu dia terdengar suara orang sayup-sayup minta tolong. Bila dia dengar betul-betul suara tu, itu adalah suara pesakit kusta tadi. Tapi bila dia fikir secara waras, macam tak mungkin lah pula suara pesakit kusta yang ada dekat hospital tu boleh kedengaran dekat hostel dia. So dia fikir mungkin perasaan aku je kot macam tu. Tapi bila dia pejam mata untuk tidur, suara tu tetap juga kedengaran. Ada lagi, tak pergi mana tau. Dan masa tu dia macam abaikan je lah. Dia cuba juga untuk tidur. Esoknya tu dia jumpa dengan senior Siti tadi dan senior Siti tu bagi tahu yang pesakit kusta tu dah meninggal dunia pada jam 11 malam semalam. Masa tu Hani tadi terdiam, keluar kan, sebab dia dengar dengan jelas suara pesakit kusta tadi minta tolong. Dan dia pasti yang dia dengar suara tu pada jam 3 pagi. Dan sebenarnya jeritan tu dia seorang je yang dengar. Kawan-kawan dia yang lain tak dengar apa-apa pun. Sebenarnya jeritan pesakit kusta tadi bukan habis dekat situ je tau. Tapi dia selalu dihantui dengan jeritan tu hampir setiap malam. Dan yang paling menakutkan lagi, bila setiap kali dia terdengar suara jeritan tu, dia akan terbayangkan wajah yang dia nampak masa dia buat dressing tadi. Dengan matanya yang terkeluar, tak ada kelopak mata, hidungnya yang tinggal lubang hidung je. Dan juga dengan keadaan badan yang lain yang cacat tu. Ada satu malam, lepas dia balik bertugas daripada shift petang, masa tu jam lebih kurang dalam pukul 10 malam. Lepas dah sampai dekat hostel tu, dia terus masuk bilik air untuk mandi. Sebelum mandi tu, dia cucilah muka dulu kan. Cuci muka, dah tu dia ternampak kelibat pesakit kusta tadi dekat dalam cermin, ada dekat belakang dia. Dah tu dia terkejut dan dia pun tolehlah ke belakang kan, nak tengok ada ke kat belakang.
Tapi masa tu tak ada apa-apa pun. Dah tu lama jugalah dia macam kaku dekat situ, tak tahu nak buat apa. Lepas tu bila dia dah cool down, bila perasaan takut tu dah kurang sikit, dia cuba juga beranikan diri untuk mandi. Masa dia mandi tu, dia cuci-cuci lah rambut dia kan. Masa dia cuci-cuci rambut dia tu, dia perasan yang rambut dia ni gugur dengan banyak. Dan katanya rambut yang gugur tu dia boleh genggam hampir 1 genggam tau. Dia pun pelik lah, sebab sebelum ni memang dia tak pernah gugur rambut seteruk tu. Dah tu tak tahu macam mana dia boleh terpandang ke arah atas. Dan masa itulah dia ternampak ada rambut yang panjang dari bilik air sebelah. Lepas tu dia pun cepat-cepat tutup bilik air dan keluar daripada bilik air tu. Lepas dia dah keluar daripada bilik air tu, dia pun dalam keadaan panik kan. Lepas tu dia pun terus nak pergi masuk dalam bilik dia. Dia cari-cari bilik dia tak jumpa tau. Tak jumpa bilik dia. Dan yang paling peliknya, dekat area situ dinding je, tak ada pintu-pintu bilik langsung. Masa tu terdetiklah juga dalam hati dia, ya Allah, aku sesat ke ni? Dah tu dengan perasaan takut tadi, kakinya ni tetap juga melangkah nak cari juga dekat mana bilik dia, sambil dia raba-raba bahagian dinding tu. Sebab memang pelik, semuanya dinding dan tak ada pintu bilik langsung. Padahal bilik dia tu adalah pintu yang nombor 3. Maksudnya taklah jauh sangat daripada toilet, tapi pintu bilik tu tak ada, hilang macam tu je. Dan sebenarnya dalam masa yang sama juga, dia terdengar sayup-sayup suara pesakit kusta tadi. Masa tu dia dah hampir putus asa dah nak cari bilik dia ni, sebab tak jumpa juga. Sambil mulutnya ni dah terkumat-kamit dah baca ayat suci Al-Quran. Dan dia jalan-jalan, masa tu dia ada dekat bahagian bawah hostel. Kat situ sebenarnya ruang dapur. Dan dekat satu sudut tu, dia ternampak ada seorang kawan dia tengah makan. Dan kawan dia ni menghadap dinding masa tu. Dah tu dia pun pergilah panggil kawan dia ni kan. Tapi tak ada respon. Masa dia dah ada dekat dengan kawannya ni, dia nampak telinga kawan dia dah tinggal separuh. Dan daging telinga yang sebelah kanan ni perlahan-lahan jatuh atas bahu dia. Masa tu dia memang dah boleh agak itu siapa. Dan dia dah tak cakap banyak dah, dia terus berlari keluar daripada dapur tu. Masa dia lari keluar tu, dia terdengar juga suara orang minta tolong, suara yang sama yang dia dengar sebelum-sebelum ni. Dah tu dia cuba juga cari jalan keluar, tapi lama-kelamaan dia makin putus asa. Dan dia pun macam tak sangka yang dia boleh sesat dalam apartmen tu. Dan yang paling penting, apartmen tu tak ada langsung pintu, yang ada hanyalah dinding sahaja. Tapi masa tu dia gigih juga, dia cuba untuk melangkah, tapi tetap suara minta tolong tadi macam ikut dia dari arah belakang. Masa itulah dia menangis je sambil kakinya ni terus melangkah untuk cari jalan keluar. Dan yang paling creepynya, bila dia cuba cari jalan keluar, dan setiap sudut yang dia nampak adalah kelibat pesakit kusta tu. Masa tu dia macam dah tak mampu dah nak baca ayat Al-Quran. Dia dah blur sangat dah. Dia cuma baca ayat-ayat apa je yang dia terlintas. Dan akhirnya bila dah keletihan, dia pun dah tak tahu nak buat apa. Dia dah buntu. Dia hanya duduk dekat tangga. Dan tak lama lepas tu dia rasa macam bahu dia kena sentuh. Masa tu dia tepis lah, sebab dia tak tahu pun siapa yang sentuh bahu dia masa tu. Kok-kok lah pesakit kusta tadi ke yang sentuh dia kan. So masa tu dia nampak kawan dia yang namanya Fira tadi ada dekat belakang dia. Dah tu Fira tu tanya, kenapa engkau nangis? Masa tu sempat lagi dia macam double confirm sama ada betul ke itu Fira yang sebenar kan. Dah tu lepas dia dah tahu itu memang Fira yang sebenar, dia terus peluk Fira. Alhamdulillah akhirnya dia boleh keluar daripada situasi yang cemas tu. Dan dia dah kembali ke dunia nyata. Fira ni pun macam pelik sebenarnya. Sebab dia nampak ada baldi dan juga alatan mandi Hani ada kat dalam bilik. Dan dia pun rasa macam pelik lah, kenapa Hani duduk dekat tangga dan tak mandi-mandi lagi. Padahal masa tu dah pukul 11 malam. Dan sebenarnya Hani sendiri pun rasa pelik juga. Kenapa dia tak mandi lagi sedangkan tadi dia dah mandi dah. Rupa-rupanya dia tersesat dalam dunia lain tu dah 1 jam. Tapi lamanya tu dia rasa macam dah berjam-jam dia sesat. Masa tu bila Fira tanya apa dah jadi kat dia, dia cuma diamkan diri, dia gelengkan kepala. Dah tu dia pergi masuk ke dalam bilik. Dah sampai ke bilik tadi, dia terus baring kat katil dan dia cakap dengan Fira yang dia tak nak mandi malam ni. Sebenarnya dia dihantui dengan suara pesakit tadi sampailah hari terakhir dia praktikal dekat sana. Memang orang kata pengalaman yang dia alami tu betul-betul menakutkan. Dan kalau jadi kat kita pun rasanya kita memang akan lembik dekat situ je. Memang tak tahu nak buat apa. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Dan saya harap korang sukakan video ni. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe.
Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.